A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجته أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang berbahagia seluruh jatuhan kuasa Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang, ya tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, jatuhan kuasa, para jemaah yang dimuliakan, tuan-tuan, puan-puan yang menonton, bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Moga-moga kita berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera, terus berada dalam jagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih utama, kita panjatkan doa kita, hajat kita, impian kita kepada Allah agar dapat disembuhkan segera penularan COVID-19 ini dan kita dapat hidup dan juga meraihkan dan mengimarahkan masjid kita seperti biasa. Walaupun begitu, kita mungkin tak dapat bertemu secara fizikal, kita tak dapat bertemu muka di masjid, tapi kita dapat bertemu di alam maya. Jadi ini adalah salah satu cabang medan dakwah yang mesti untuk kita kembangkan. Dan ia tidak akan berjaya seandainya saya seorang yang sekadar bercakap dan juga menyampaikan kuliah. Saya perlukan bantuan anda semua untuk share dan juga like. Kita nak malam ni 100 share. Siapa yang tengok dia share, siapa yang tengok dia share. Sebab mungkin yang menonton, yang berkehendak dan juga yang mungkin memerlukan kepada perkongsian pada malam ini tak dapat nak bersama dengan kita. Dia mungkin dapat tengok kejap lagi, ataupun esok hari, ataupun minggu depan, ataupun bulan depan. Kita tak tahu. Dan bila mana dia tengok perkongsian ilmu ini, disebabkan tuan-tuan share video live kita pada malam ini, tuan-tuan dan juga perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah juga mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi kalau kita tak kejar pahala ini, rugi kalau kita tak cuba untuk dapat kelebihan yang Allah Taala janjikan kepada mereka yang menyebarkan ilmu dengan klik butang share. Jadi sebagai mukadimah, saya nak minta kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala untuk klik butang share.
Kerana ini kekuatan media-media sosial di Facebook ini, kena klik butang share sebab ramai lagi selepas ini yang akan menonton, insya-Allah. Baiklah, pada permulaan ini jom kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam suasana pandemik, walaupun dalam suasana kita berdepan dengan PKPB di negeri Selangor. Hari ini data ataupun angka di negeri Selangor tak berapa nak cantik sangat, menakutkan juga. Tapi insya-Allah kita panjatkan doa kerana hikmah dan juga berkah, keberkatan kita dapat duduk dalam majlis ilmu malam ni. Tak tahu, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima doa kita. Allah Ta'ala akan makbulkan hajat kita supaya Selangor ini bebas daripada COVID, dan seterusnya dapatlah kita mengimarahkan, memeriahkan, menceriakan masjid dan surau kita. Dan saya percaya nyata hakikatnya itulah kehendak kita semua selaku pencinta masjid dan surau. Terima kasih kepada yang kongsi, Irwan Mas Rokin, saudaraku Sairi Muhammad dan Syekh Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Moga-moga di sana ada ganjarannya. Baiklah, malam ni kita nak berkongsi berkenaan tentang pesanan-pesanan yang cukup-cukup hebat yang datangnya daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fi darainil amin. Imam Sufyan Ats-Tsauri dikenali dengan ketokohannya, kewaliannya, kesufiannya, sehingga kan Imam Sufyan Ats-Tsauri digelar sebagai kutub ilmu, iaitu sebagai orang yang mempunyai kepakaran, keindahan dalam menyampaikan ilmu. Maka di sini kita sebagai seorang hamba Allah yang nak jadi sebagai orang-orang yang soleh, kita nak tiru orang-orang yang baik, kita kena tahu nasihat dan pesanan dia. Jadi moga-moga pesanan ini dapat kita sampaikan pula kepada orang yang lain, dan pesanan ini juga dapat kita jadikan sebagai amalan supaya kita tidak tersasar, supaya kita dapat kawal diri kita daripada segala masalah, insya-Allah. Baiklah, pada malam ni kita nak berkongsi daripada pesanan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ni, macam mana ada perkataan Ats-Tsauri? Ats-Tsauri ni di hujungnya selalunya ada laqab ataupun kita gelar sebagai satu gelaran. Kalau orang tu dia dulu belajar Kahirah, Muhammad Al-Qahiri. Kalau dia duduk di Banting, Muhammad Al-Bantingi. Kalau dia duduk di Kelang, Muhammad Al-Kelangi. Kan tak ada masalah. Itu gelaran yang kita boleh letak. Begitu juga. Tapi Ats-Tsauri ini, bagi Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ats-Tsauri ini bukan gelaran pada tempat, tapi gelarannya datang daripada mana? Gelaran Ats-Tsauri ini dalam satu kisah yang dikhabarkan melalui guru kita Al-Fadhil Ustaz Nazrul Nasir dalam perbincangan, dalam huraian, dalam kuliahnya, menceritakan bahawa perkataan Ats-Tsaur itu adalah merujuk kepada seekor lembu jantan. Kenapa pula lembu jantan dinamakan ataupun dipasangkan dengan nama imam yang mulia ini, iaitu Imam Sufyan? Pada satu hari, Imam Sufyan Ats-Tsauri masuk ke dalam masjid. Tanpa dia sedar, tiba-tiba dia melangkah menggunakan kaki kiri. Maknanya tak perasan. Bukan saja-saja, ini ulama besar, takkan saja-saja nak masuk pakai kaki kiri. Kan? Kita mungkin terlupalah, mungkin kita tak beratkan pasal benda tu. Tapi ini ulama besar, ni ulama yang cukup hebat. Jadi tak macam mana dia masuk masjid pakai kaki kiri. Dia tersedar, dia marah dengan kekurangan dia marah dengan kesilapannya, dan akhirnya pada ketika itu dia meletakkan satu perumpamaan kepada dia, Sufyan si lembu jantan. Maknanya orang yang mungkin bagi dia, kita ni nak kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ni kekurangan, ada kesilapan ni susah. Tapi nak kata bagi dia, dia rasa rendah diri kerana ketelanjuran ataupun kecuaian dia pada ketika itu. Namun lekatlah nama Ats-Tsauri itu sehingga hari ini, walaupun ada kekurangan dan kesilapan, ialah sebagai seorang manusia kita tak lari daripada kesilapan kekurangan, tetapi nama Imam Sufyan Ats-Tsauri diangkat megah, agung dalam sejarah pendidikan Islam, sejarah pengajian Islam, dan juga diangkat menjadi tokoh sarjana Islam yang cukup gemilang dalam sejarah kita. Jadi ini yang kita nak ambil, apa pesanan Imam Sufyan Ats-Tsauri, supaya kita menjadikan pelajaran dan pengajaran, insya-Allah. Baiklah, saya ambil pesanan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini daripada satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama, daripada kitab Jawahir Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, iaitu
kitab-kitab yang menceritakan tentang kecantikan, kegemerlapan, keindahan, keterangan yang boleh diambil daripada hadis 40. Apabila kita pergi ke hadis yang ke-15, tajuknya Ikram ad-Dhaif, iaitu memuliakan tetamu. Saya percaya pihak masjid, tuan-tuan dan puan-puan pun dah selalu dengar hadis 40. Mana-mana masjid, mana-mana surau, mana-mana tempat, kalau nak ceramah, basic dia nak cerita pasal hadis, kita kena tahu pasal hadis 40. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, man hafaza arba'in hadithan, arba'ina min hadithan min amrin diniha, barang siapa yang menghafal 40 hadis paling kurang dalam urusan kehidupannya ataupun dalam urusan agamanya, ba'athallahu lahu fi yaumil qiyamah min zumratul awliya wal fuqaha, maka dia bakal diangkat, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala esok, dibangkitkan di padang mahsyar di kalangan orang yang memegang panji-panji fuqaha, panji-panji awliya, para wali Allah. Jadi kita naklah macam tu. Rugilah kalau kita tak nak dapat satu pengiktirafan yang cukup besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak tengok pesanan yang dikongsikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di sini Imam Sufyan Ats-Tsauri ada sebut, wa ruya an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu ataupun rahimahullahu taala anhu, qala, dia telah berkata, asyrata asya minal jafa, 10 perkara yang menjadi punca kepada gelapnya hati, 10 perkara yang membawa punca kepada ruginya seseorang. Ini kita tak nak jadi rugi, kita tak nak jadi hati gelap, kita tak nak jadi orang yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini KPI yang diletakkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. KPI ini tinggi, kita rasa tak ada masalah kot. Tapi bagi Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau kita buat di antara 10 ini, boleh dikategorikan sebagai orang yang rugi. Boleh dikatakan, dikumpulkan sebagai orang-orang yang tidak mendapat keberkatan dalam hidup. Jadi rugilah pula kan. Kadang-kadang kita rasa benda tu tak ada apa, tapi benda yang kecil-kecil inilah yang menyebabkan hilang keberkatan, yang boleh menyebabkan kita menempah kerugian, sama ada di dunia ini ataupun kerugian di hari akhirat. Jadi kita nak memperbaiki kualiti hidup kita, kita nak tengok apa 10 perkara yang menyebabkan jafa. Jafa ni kering kontang, kemarau, ataupun kita kata tidak ada manfaat. Tak ada function langsung lah kau hidup macam tu. Begitulah maksudnya al-jafa ni. Maksudnya rugilah sangat. Ya, antara yang disebut oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, awaluha, yang pertama, rajulun yad'u li nafsihi wala yad'u liwalidayhi wala lilmu'minina walmu'minat. Yang pertama dalam 10 ni, ni banyak ni, nak baca sampai 10 tak larat kita kan, kejap lagi nak isyak, kena berhenti waktu isyak kan. Jadi yang pertama, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang lelaki ataupun seseorang manusia yang hanya berdoa untuk dirinya sahaja dan dia tidak berdoa untuk ibu ayahnya dan juga untuk orang beriman lelaki dan juga orang beriman perempuan. Jadi saya rasa yang pertama ni tak ada masalah kot. Sebab memang kita kalau berdoa, kita akan menggunakan lafaz Allahumma ghafir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbayana sighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang kita selalu baca. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu ayahku ya Allah. Ya Allah, muliakan mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah seperti mana mereka memuliakan kami, menyayangi kami ketika kami kecil. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa-dosa orang Islam lelaki dan perempuan, orang beriman lelaki dan perempuan, sama ada mereka dah mati ataupun mereka masih hidup lagi, dengan kerahmatan dan keberkatan-Mu ya Allah. Ini yang kita selalu baca. Jadi tak ada masalah kot yang pertama ni. Apapun bila kita sebut pasal doakan untuk orang lain, ni penting. Dulu sewaktu saya belajar di satu tempat, waktu saya belajar di universiti, maka antara petua yang para ulama ajar, kalau kita nak berjaya, kita kena doakan untuk orang lain. Tak boleh kita doa seorang-seorang, tak boleh kita doa untuk diri kita aja. Ya Allah, aku nak lulus periksa ya Allah. Ya Allah, aku nak lulus temu duga ya Allah. Ya Allah, aku nak dapat kebaikan, aku nak rezeki yang baik, redailah hanya aku saja ya Allah. Dia tak jadi.
selalunya diajarkan oleh para ulama agar kita mendoakan orang lain dulu. Kalau kita nak lulus periksa, kita akan doa agar sahabat-sahabat kita lulus periksa. Kalau kita nak lulus temuduga, kita doakan agar orang yang sama-sama ikut kita dalam temuduga itu juga dipermudahkan. Kalau rezeki dia dapat, maka dipermudahkan urusan. Kalau nak dapat redha Allah, nak diampunkan dosa, kita nak seluruh masyarakat dunia ini diampunkan dosa, diredai Allah. Dan selepas itu barulah kita kata, ya Allah, redailah aku, ampunkanlah aku, luluskanlah aku, berjayakanlah aku. Ini adab dalam berdoa. Ya, selain daripada tempat yang mustajab, selain daripada waktu-waktu yang mustajab, ada satu benda yang kita jangan lupa dalam berdoa. Kita mesti mendahulukan doa kita ini untuk orang Islam, lelaki dan perempuan, orang beriman lelaki, perempuan yang lain. Ni kena faham ni kan? Sama-sama kita amalkan supaya dalam hati kita dididik agar kita mendoakan umat Islam. Sebab itu Nabi SAW mendoakan umatnya. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma arham li ummati Muhammad SAW. Dan kita diajarkan doa ini. Para ulama sebut bahawa Nabi SAW suka seseorang umatnya mendoakan kebaikan lalu disebut kalimah umat Sayyidina Muhammad SAW ataupun umat Muhammad SAW. Jadi kalau kita berdoa, kita jangan lupa Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakanlah umat Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana dengan diampunkan dosa umat Nabi Muhammad SAW, dengan dirahmati, diberkati segala urusan umat Nabi Muhammad SAW, maka dunia ini akan aman daripada kemurkaan Allah. Barulah dunia ini tenteram daripada malapetaka. Barulah dunia ini akan harmoni, akan damai, akan terjaga daripada segala bala dan bencana. Sebab umatnya diampunkan. Sebab itu kita diajar untuk mendidik masyarakat kita. Kita diajar untuk mendidik anak keturunan kita supaya kita dapat membina satu negara yang diampunkan Allah. Tempat tinggal kita ni, bukan kita saja diampunkan Allah, tapi seluruh masyarakat di tempat kita duduk ini diampunkan Allah. Apa kalimahnya? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tanah yang kita duduk ini baik, subur, memberi manfaat, kerja mana-mana tak ada digugat, dan wa rabbun ghafur. Tuhan akan bagi pengampunan. Ini penting. Sebab kalau kita hidup dalam keadaan yang baik, yang bahagia, kita hidup dalam keadaan yang tenteram, tetapi masyarakat di dalam satu kawasan itu dimurkai oleh Allah, ini tak boleh juga. Ataupun kita hidup dalam tempat yang baik tetapi diampunkan Allah, ahli ibadat, tetapi kawasan itu tidak sesuai untuk kita hidup sebagai seorang manusia, itu juga tidak memberi kebaikan sama ada di dunia ataupun di hari akhirat. Maka perlu seimbang antara kita memiliki tempat yang damai, yang harmoni, yang terbaik, yang selamat daripada virus, malapetaka, dan dalam masa yang sama umat di dalam kawasan tersebut mendapat pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting ni kan? Sebab itu kita mesti faham bahawa kalau ada umat yang diampunkan Allah, kalau ada negara yang mendapat kerahmatan, kasih sayang daripada Allah, maka Allah Ta'ala akan menghindarkan segala musibah dan malapetakanya. Kerana musibah, malapetaka, COVID ni contoh, dia makhluk Allah. Dia makhluk Allah. Kan? Ada orang kata, jangan takut COVID lah, tu makhluk Allah. Ni yang ketuk-ketuk dekat Sabak Bernam tu, makhluk Allah juga. Kemain masuk berita, takut tak boleh tidur lah. Apa ni, menggigil badan, bilik tak digunakan 5 tahun. Dan kau tak guna bilik tu, kenapa? Rugi. Beli rumah mahal, tak guna bilik. Ya Allah, gunalah bilik tu. Kecoh. Takut. Hantu takut, COVID tak takut. Tak boleh lah macam tu kan. Kita kena takut. Takut ni bukan mana takut tu, takut sampai menggigil badan, sampai tidak. Maksud berjaga-jaga. Orang kalau takut hantu, dia buat apa? Takkan dia tengok cerita hantu lagi takut. Takkan dia pula jadi hantu. Kata takut, dia pula jadi hantu. Dia buat pendinding ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi dibacakan, banyak solat, eloklah masyarakat kan. Begitu juga dengan COVID ni. Bukan sekadar dengan kita patuh arahan pihak berkuasa, kita juga kena ada suntikan dalaman.
Selain daripada suntikan vaksin, kita kena ada suntikan dalaman, suntikan spiritual. Roh kita disuntik dengan zikir, dengan majlis ilmu. Ni majlis ilmu ni terapi bagi orang beriman ni. Kalau kita dengar majlis ilmu ni, kita tenang, kita seronok, Allahu Akbar, itu makna hati bagus. Hati tu number one, the golden, apa ni kita nak kata, hati yang cukup berharga. Tapi kalau dengar majlis ilmu ni, serabut lah, tension lah. Tapi kalau dengar benda-benda hiburan yang menalaikan tu seronok, tu jaga-jaga. Ada jaga-jaga. Ada benda yang something wrong yang ada dalam badan kita. Tu kena jaga-jaga tu. Jadi yang pertama, jangan kita jadi orang yang hanya doa untuk diri kita, tidak doakan untuk orang lain. Baik, yang kedua, wasani. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, rajulun yata'allamul Qur'an wa la yaqra'u minhu kulli yawmin mi'ati ayah ataupun mi'atu ayah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang lelaki yang reti mengaji Quran, yang tahu baca Quran. Ada yang lebih bagus tu, siap hafal Quran lagi pula. Kat rumah, dinding rumah ni penuh ayat Quran. Alhamdulillah, baguslah. Ni. Tapi ada benda yang tak berapa nak elok, tak berapa nak manis dengan orang yang pandai baca Quran, yang hafal Quran, yang reti tajwid segala macam, ikhfa kat mana, iqlab kat mana, idgham kat mana, mat aslinya, mat silahnya, mat tawilahnya, kan, mat lazim musaqqal kalimi, dan semua mat dia tahu ni. Dah belajar lah maknanya, tak hafal tu biasalah, tapi dah belajar dah. Ada satu benda yang lag kat sini, yang slack kat sini. Apa dia? Katanya, wala yaqra'u minhu kulli yawmin mi'ata ayah. Sehari dia tak baca Quran 100 ayat. Yang kedua ni dah kena tembak dah. Deep. Ada rasa tersusuk di dalam. Maksudnya apa? Kita ni pandai mengaji, tuan-tuan. Kita ni kalau orang baca salah sikit, panjang tu pendek. Tu dengung tu, yang kau pergi izhar buat apa? Kita tahu. Kan? Tapi kita ni bila sampai part kena mengaji, kita sendiri dalam sehari ni, cukup tak 100 ayat kita baca dalam sehari? Cukup tak 100 ayat dalam sehari kita baca? Allahu Akbar. Malu nak mengaku ni. Tak apa, tuan-tuan, mengaku sendiri-sendiri. Jangan mengaku pula kat sini, kan? Mengaku sendiri-sendiri. Kalau tak cukup lagi, kurang lagi, esok kena perbaiki. Itu yang betulnya. Maksudnya esok lebih baik daripada hari ni. Ustaz, saya dengar Ustaz baca Quran ni satu muka surat je, betul. Tapi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, nak jadi ulama yang hebat, nak jadi orang yang baik, nak ikut cara didikan, cara kehidupan ahli-ahli syurga ni, kena ikut cara dia. Nak jadi orang kaya, apa orang kaya cakap? Duduk dengan aku, belajar dengan aku, ini cara nak buat begini-begini, nak jual begini. Kita kena duduk dengan orang kaya. Kalau kita nak belajar tentang undang-undang, kita duduk dengan peguam, sebab peguam beramal dengan undang-undang. Contoh, nak jadi pencetus rumah, kena duduk dengan pencetus rumah, baru tahu pencetus rumah tu apa. Kan? Begitulah maksudnya. Macam tu juga kalau kita nak jadi orang yang baik, kena jadi macam orang yang telah diakui kebaikannya, yang telah diiktiraf segala keistimewaan dan kelebihannya. Jadi tuan-tuan, jangan tinggalkan baca Al-Quran sehari 100 ayat. Kalau kita kurang baca sehari 100 ayat, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu tanda al-jafa, itu tanda hati kita, diri kita, kehidupan kita ini sangat-sangat rugi. Tak ada manfaat, kering kontang. Begitu maksudnya. Jadi, dalam sehari, pastikan kita baca Al-Quran 100 ayat. Supaya apa? Supaya akan ditambah kebaikan bagi kita di dunia dan juga di hari akhirat. Yang ketiga, seorang yang masuk ke masjid dan keluar daripada masjid akan tetapi tidak solat 2 rakaat. Sekarang ni belum lagi lah boleh masuk masjid. Ini kita kena patuh pada arahan pemerintah. Kita pun faham, tuan-tuan, ada di kalangan kita yang alhamdulillah Allah Ta'ala berikan sedikit semangat, sedikit kesungguhan, rasa cinta kepada masjid dan surau. Saya pun begitu. Tapi alhamdulillah, saya duduk di kawasan Negeri Sembilan. Kawasan Negeri Sembilan ni hari ni dah selesai dah PKPB. Dah jadi PKPP balik dah. Dan kalau solat jemaat pun alhamdulillah Negeri Sembilan ni boleh semayang dalam SOP yang betul-betul kita patuh, betul-betul kita gunakan cara yang telah disuruh kita buat.
Tapi tuan-tuan rahmati Allah, memang kita ada rasa semangat nak pergi surau, pergi masjid. Contohnya di Selangor, kita tak dapat nak pergi lagi. Apa yang kita boleh buat? Banyak benda tuan-tuan kita boleh buat. Kalau sekarang ni kita tak dapat pergi masjid, tetapi masyarakat kita macam mana tuan-tuan? Masyarakat kita ni betul-betul ke dalam media sosial je gegak gempita, berapi-rapi. Oh lah, kenapa tutup masjid? Ni AJK ni, Jabatan Agama ni, kenapa tutup masjid tak buka-buka? Ini agenda Yahudi ni, konspirasi Dajjal. Kan? Dajjal memang ada. Konspirasi ni memang ada. Tapi masjid tutup, surau tutup ni bukanlah nak cerita pasal Dajjal konspirasi ni bang, Cik Kia hoi. Kan? Tapi ditutup masjid ni sebab ada kepakaran, arahan yang datang daripada ahli khibrah. Mereka-mereka yang selayaknya untuk menjaga dan juga memelihara kita. Pihak berkuasa. Islam minta juga kita ambil pandangan daripada pihak berkuasa. Jadi, contoh tak dapat pergi masjid surau sekarang. Dan insya-Allah esok akan dibuka. Agak-agaknya masjid surau ni penuh tak tuan-tuan? Susah tuan-tuan nak penuh. Tak penuh tuan-tuan. Kita ni gegak dalam gempita, bergaduh dalam media sosial je. Hari Jumaat, kalaulah kita ni betul-betul rasa aku nak semayang Jumaat, hari Jumaat pukul 12 sampai pukul 2 tu, 2 jam tu, kalau kita kerja, kita duduk dalam pejabat kita elok-elok. Kalau kita kat rumah, kita duduk dekat rumah elok-elok. Tapi kenapa pukul 12.30, pukul 1? Pukul 1 tu waktu Zuhur, tuan-tuan tengok dekat luar. Tuan-tuan tengok, kita tengok dekat kedai-kedai makan, kedai-kedai mamak, tempat-tempat yang boleh beroperasi. Orang macam tak rasa hari tu hari Jumaat. Orang macam tak kisah hari tu hari Jumaat. Oh, tak apalah Ustaz, hari ni tak boleh semayang, kejap lagi saya semayang lah Zuhur. Sedih hati kita tuan-tuan, sedih. Oh, bila orang tak pergi semayang kita marah. Oh, masjid surau tutup. Tapi sikap kita tu, kita sendiri pun tak menghormati waktu ataupun keadaan-keadaan yang tertentu. Kita tak hormat hari Jumaat. Itu contoh. Esok kalau masjid buka, kita pun jadi macam tu juga. Kita rasa, tak apalah, sebelum ni tak semayang, okey ya. Kan? Macam baru ni, dah dibuka balik. Orang tetap tak ramai juga. Yang kena maki hamun, yang kena Yahudi, AJK masjid, AJK surau. Semua kena ni. Tak pasal-pasal Tok Imam tu jadi tokek Freemason pula. Allah, tepuk dahi Tok Imam. Kan dia pun tak faham Freemason ni apa benda. Kan free of charge aku reti lah. Tapi sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini yang kita kena faham. Sebab itu kalau masjid dah dibuka, kita kena jadi orang yang betul-betul cinta pada masjid. Jangan bermusim. Jangan waktu sekarang ni je bergaduh kita. Kecam sana kecam sini. Esok bila dah buka, haram tak nampak batang hidung tuan-tuan. Itu yang tak nak tu. Semangat ni semangat kejap aja. Tak mahu. Sebab itu, esok bila masjid dah dibuka, kata Imam Sufyan Thauri, masuk kita, jangan kita keluar selagi mana kita tak solat 2 rakaat. Kita boleh buat solat sunat, kita boleh buat sunat rawatib, kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan untuk menunaikan solat. Kalau waktu yang diharamkan untuk menunaikan solat, tak payahlah kita solat. Kan? Waktu tu terlepaslah, tergugurlah kewajipan. Jadi kalau ada waktu-waktu yang boleh untuk kita solat, waktu-waktu untuk kita melaksanakan solat sunat, kita masuk masjid, jangan kita keluar selagi mana kita tidak melaksanakan solat 2 rakaat. Ini orang yang keluar masjid, kalau tak semayang 2 rakaat, dia orang yang rugi. Dia tak dapat apa-apa. Mungkin dapat pahala yang kebiasaan orang dapat, tetapi pahala yang ada keistimewaan, pahala yang ada kelebihan-kelebihan tertentu yang Allah Ta'ala khususkan kepada orang-orang yang tertentu, dia tak dapat. Rugilah tuan-tuan. Rugilah kalau kita ni boleh dapat pahala tu tapi kita tak nak dapatkan. Contoh, orang kalau nak shopping, dia akan pergi waktu ada sale, sebab itu memberi manfaat dan kelebihan pada dia. Kadang-kadang orang yang shopping, tiba-tiba hari tu tak ada sale. Jadi bila dia tengok kawan dia beli barang, engkau beli t-shirt ni RM30, aku beli RM80. Dia kata waktu tu ada diskaun RM50. Waktu tu aku belilah kain yang sama, kualiti yang sama, tapi dia dapat manfaat, dapat kelebihan, dapat keistimewaan yang lebih daripada kita, sebab duit dia tak keluar banyak, kecuali kita ni kena keluar duit banyak.
Jadi pada ketika tu, tuan rahmati Allah, macam tu juga kita esok dekat hari akhirat. Engkau duduk dengan aku sama, satu tempat dengan aku, satu rumah dengan aku, satu taman dengan aku, satu kampung dengan aku. Masjid yang kau masuk tu pun masjid Jami' sama dia Pelabang Kelang, masjid yang aku semayang juga. Baju Melayu kau, baju Melayu macam aku pakai. Motor yang kau naik macam motor yang aku bawa. Tapi ni kenapa ni pahala kau lebih daripada aku? Nampak? Waktu akhirat ni kita tengok orang ni, seronok tengok orang banyak pahala. Macam kat dunia lah kita suka tengok orang banyak duit. Kan? Tengok orang pakai kereta besar, seronoknya kereta dia. Tengok rumah dia besar, seronoknya. Tengok pula bini ramai penen kepala, seronok juga. Tengok bini dia ramai, bini kita seorang je kan, seronok tengok kelebihan yang ada pada orang. Macam tu juga dekat hari akhirat, tuan-tuan. Kita rasa seronok sangat tengok kelebihan yang ada pada setiap manusia, setiap hamba Allah di alam akhirat. Yang ada macam-macam keistimewaan. Antara keistimewaannya, memiliki pahala yang dikhususkan Allah. Special prize, special grant daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran yang istimewa. Kita tak dapat, padahal duduk sama dengan dia, sebelah dengan dia, mati pun sama tahun dengan dia. Tiba-tiba dia dapat lebih, kita dapat kurang. Rugilah. Sebab itu, kalau kita masuk dalam masjid, jangan kita keluar selagi mana kita tak solat 2 rakaat. Tak solat sunat 2 rakaat. Jadi kita kena paksa diri kita untuk kita didik hati kita, diri kita, tubuh badan kita untuk melaksanakan solat 2 rakaat. Kita bangun pagi, sebelum kita solat subuh, kita dapat bangun awal, kita semayang 2 rakaat qabliyah. Sekarang ni kat rumah lah. Kat rumah kita didik dulu. Kat rumah ni kita nak didik dulu. Bila kita dah buat, esok bila masjid dah buka, kita datang masjid, tak buat, kita rasa rugi. Kan? Kita rasa perasaan tu kan, kita rasa rugi. Alamak, terlepas aku. Alamak, kenapa aku tak buat lagi ni? Kita rasa rugi sangat. Jadi sebab itu, tuan-tuan, kawan-kawan, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita biasakan. Esok kejap lagi dah tengah hari, pukul 10, pukul 9 ke kan, kita ambil semayang. Sambil-sambil tu nak basuh muka, sambil-sambil nak komo-komo, sambil-sambil mungkin nak buang apa ni, bekas-bekas ataupun sisa-sisa makanan dalam tekak ni kan. Kita ambil semayang kejap, bukan payah pun ambil semayang. Kita ambil semayang, kita semayang sunat. Tak boleh kita berdiri, kita semayang duduk. Punyalah banyak kemudahan yang Islam bagi, pahalanya sama. Tak ada pula orang kata, kalau semayang berdiri tu pahala penuh, semayang duduk tu pahalanya separuh. Tak ada, tuan-tuan. Dah kalau dia tak mampu, takkan nak dipaksa, maka bolehlah dia buat mengikut kemampuan dia, biqadariha. Dengan kemampuan dia sahaja, maka dia buatlah amalan tersebut. Simple, tuan-tuan. Contohlah, nak buat baik ni kan, banyak benda, banyak cabang kita boleh buat. Dah nak masuk isyak dah, tuan-tuan. Baru 3 ni, ada 7 lagi. Tak selesai. Maksudnya sambunglah kita. Bila-bila, wallahualam, kena tanya AJK lagi lah. Baiklah. Nah, kita bagi 3 lah kan. Kalau bagi banyak-banyak, lupa. Kan, kita ni cepat lupa. Bagi 3 lah. Itu pun tak tahu nulis nota ke tidak. Kan, cukuplah kita bagi 3. Dapat kita amal, alhamdulillah. Ni kalau banyak-banyak dapat tahu aja, tak amal, itu bukan ilmu. Ilmu ni dapat sikit, kita amal. Baik, tuan-tuan, nak buat baik ni macam mana? Kita balik kita cerita tadi. Kita nak berbalik cerita kita tadi. Nak buat baik ni senang tak? Senang. Macam saya cakap tadi, semayang. Masuk bilik air, ambil air semayang. Sebab kita tahu kelebihan orang yang melazimi wuduk. Orang yang melazimi wuduk ni, dia ada dapat kelebihan yang tertentu. Dia semayang pula solat sunat wuduk. Allahu Akbar, bila berabah didengar akan tapak kakinya, terompahnya didengar dalam syurga Allah. Maka Nabi tanya kepada Bilal, apakah amalan yang kau buat? Maka kata Bilal, aku solat sunat selepas aku mengambil wuduk. Maka Nabi kata, ini satu amalan yang bagus, perlu dilakukan oleh kami sebagai seorang hamba Allah. Maka ketika itu kita juga boleh buat sesuatu, bukan buat benda yang Nabi tak buat. Kita menambah kualiti. Contoh, semayang. Ni kita cakap sedekah. Esok pergi beli sarapan. Bolehlah. Nak nasi lemak. Saya nak lauk kerang. Kacang tak nak. Kacang tak nak. Letak telur mata. Berapa dah? RM3.50. RM3.50 boleh lagi ni. Bagi ayam goreng belah peha. Dia pun balut bagi kat kita. Semuanya RM4.50. Kita bagi RM5.
Orang tu kadang berkocak-kocak nak cari 50 sen. Belakang ni ramai lagi kecak masuk tangan dalam poket Doraemon, seluk dalam poket, tak jumpa 50 sen. Kita ni duk tercegat. Nunggu kan 50 sen tadi. Sedekah je lah. Tak apalah kakak simpan ya. Orang pun tadi dia kata alhamdulillah, terima kasih. Kan? Kakak, ambil lah kakak. Terima kasih ya, kakak simpan, tak ada masalah. 50 sen tuan-tuan. Orang kata ustaz tak cukup 50 sen, tak jadi sejuta. Janganlah kira sejuta. Kan kita ni nak sedekah ni, kadang-kadang nak masuk duit dekat dalam tabung masjid tu, kalau kita masuk sikit tak rasa apa. Kalau kita masuk terlebih sikit, masuk yang warna hijau RM5 tu, terbang tu keluar masjid, rasa macam dah banyak sangat dah sedekah. Itu orang kita. Kan? Orang kita begitu, kasutnya ribu-ribu. Ni baju, jaket beribu. Saya pun pelik, orang boleh pakai jam beribu, kasut beribu. Takut tuan-tuan hilang ke apa. Kita ni kadang-kadang tak pandai nak pakai mahal. Tak apalah, itu dia kaya, dia mampu. Tapi pula kita, orang kita ni kadang nak beli Quran harga 300. Ish, apa Quran 300? Aku Quran percuma, khatam Quran tu percuma lah. Nampak? Nampak? Kan? Alah, masjid ni tak payah banyak-banyak lah. Buat apa banyak-banyak, masjid dia elok besar dah tu. Kan, nampak? Habis tu tuan-tuan nampak nombor akaun besar tu. Patut letak nama saya tu, tapi dia letak nombor akaun. Sebab apa? Nak minta tuan-tuan sedekah. Ni simpan nombor akaun ni 10507000126. Tuan-tuan simpan nombor ni, dengar cakap saya. Screenshot sekarang, simpan. Subuh-subuh tuan-tuan, buat sedekah subuh. Masuk RM10. Banyak sangat ustaz, gaji tak masuk lagi. Masuk RM5. Banyak sangat ustaz, masuk minimum RM1. Boleh tak? Boleh. Kejap lagi nak hari Jumaat, buat sedekah Jumaat. Buat sedekah duha. Letak dalam jadual. Oh, hari ni aku tak buat lagi sedekah duha. Oh, Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang, aku dah letak favorite dah. Dia punya nombor akaun jadi favorite. Favorite. Dah seronok sangat dah tu. Kan, yang paling diminati, yang memang akan aku masukkan nombor duit aku ke dalam akaunnya setiap hari. Masuklah sikit-sikit, tak apa. Kan? Contoh dekat Kelang ni yang menonton 12 orang, yang share. Contoh 1,000-2,000 orang esok-esok yang tengok ke, bila-bila yang tengok. Seorang masuk RM5. Berapa banyak lagi program-program yang pihak masjid boleh buat. Ni masjid tak boleh datang, kita bagi duit kat masjid. Kan selesai masalah. Kan? Kalau kita tak datang, tak bagi duit, itu yang jadi masalah. Bila kita datang, kita bagi duit. Tak datang pun kita bagi duit juga. Sebab duit ni akan di-rolling kembali untuk memberikan manfaat kepada kita. Modalnya tuan-tuan bagi, pihak masjid guna untuk capai lagi kebaikan dan juga manfaat kepada masyarakat luar sana. Jadi ini contoh nak buat baik, bukan payah tuan-tuan. Kan kadang-kadang kita tak tahu, mungkin kerana RM1, RM2 kita, Allah Ta'ala bebaskan kita daripada malapetaka bahaya. Kita tak tahu. Tuan-tuan share live ni. Tuan-tuan dah share dah. Okey, tuan-tuan share live ni, orang lain tengok, orang lain dapat pahala atas kebaikan dan manfaat. Tuan-tuan pun dapat pahala yang sama. Takkan tak nak? Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Ya. Jadi itulah yang boleh sama-sama kita kongsikan. Jadi jangan kita tertinggal peluang, tertinggal kesempatan untuk melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak tinggalkan 3 ini saja kepada tuan-tuan. Yang pertama, kita ulang balik, orang yang hanya doa untuk diri dia, dia tak doa untuk orang lain, lebih-lebih lagi untuk mak ayah dia. Ni teruk sangatlah, mak ayah pun tak nak doa. Saya rasa tak ada di kalangan kita begitu. Yang kedua, jangan jadi orang yang boleh baca Quran tapi tak baca Quran paling kurang 100 ayat setiap hari. Jadi esok kita tambah, kita lipat ganda, kita lebihkan bacaan Quran kita. Pagi baca 10, pagi 20 ayat, Zuhur 20 ayat, Asar 20 ayat, Isyak 20, Maghrib 20 ayat, Isyak 20 ayat. Dapat 100 dah. Nanti tambah lagi sampai kita boleh baca semaksimum yang mungkin. Jangan baca masa bulan puasa aja. Yang ketiga, apa dia? Seseorang yang masuk ke masjid dan keluar daripada masjid tapi tak semayang 2 rakaat. Ini orang yang rugi. Jadi kita tak nak jadi orang yang rugi. Kita pastikan 3 perkara ini terhindar daripada kita. Kita perbaiki amalan kita. Kita cipta kebaikan-kebaikan yang mudah-mudah.
yang mudah-mudah, yang simple-simple, agar kita dapat menambahkan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada yang share, yang menonton, yang like dan juga yang komen, yang bersama-sama dengan saya live di Facebook Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang pada malam ini. Jadi insya-Allah ada rezeki dan kesempatan bila masjid dah dibuka, bolehlah kita bertemu secara fizikal di Pelabuhan Kelang. Dan saya doakan seluruh orang ramai masyarakat yang duduk di kawasan Kelang agar dijaga, dipelihara, dipermudahkan segala urusan dan terhindar daripada penularan COVID-19. InsyaAllah tuan-tuan banyak solat hajat, dekatkan diri dengan Allah, elakkan diri daripada maksiat, jauhkan diri daripada dosa dan kemungkaran. Perlahan demi perlahan Allah Ta'ala akan elakkan kita daripada musibah. Sedikit demi sedikit Allah Ta'ala angkat musibah ni. Allah Ta'ala akan campakkan kebahagiaan, kedamaian, kekayaan kepada kita kembali sekiranya kita kembali tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Frontliner dah penat, kita pun dah letih, kita dah lelah, kita tak tahu macam mana jalan, macam mana cara untuk kita ini keluar daripada musibah ni, macam mana kita nak lari daripada masalah ni. Satu je jalan keluar, iaitu kembali sepenuhnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam politik, dalam keagamaan, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam rumah tangga, dalam budaya, dalam hiburan, kembalilah kepada Allah. Tinggalkan perkara-perkara yang melalaikan, mencuaikan dan juga merugikan kita. Carilah keberkatan dalam hidup, yang mana keberkatan ini datang dengan kebaikan dan dihindarkan daripada kekurangan dan juga kejahatan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, moga-moga perkongsian kita ini mendapat manfaat dan juga dapat memberi kelebihan kepada masyarakat di luar sana. Jadi sekarang itu sahaja daripada saya. Terima kasih pada pihak jawatankuasa Masjid Jami' Samadiyah Pelabuhan Kelang, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, ahli jawatankuasa masjid, seluruh yang menonton dan seluruh bakal-bakal penghuni syurga Allah yang share dan juga yang menonton bersama. Ada kebaikan dan juga ada manfaat yang kita dapat pada malam ini. Hadza wabillahi taufik. Kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Mohon ampun dan maaf daripada saya andai ada kekurangan dan kesilapan. Moga-moga kita dapat meneruskan kebaikan dan mengamalkan kebaikan agar syurga itu sama-sama dapat kita masuki, dapat kita duduk, dapat kita berseronok di dalamnya insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.